Ayah malam ni apa amba nak cerita ni. Jadi malam ni amba rasa penting sikit. Yang mana puak kita kena pakat dengar berlaku. Kerana sebelum amba mati dan demo mati, benda ni kena ada dalam dada kita. Kena tahu setiap orang kata benda ni apa nak berlaku atas kita. Jadi malam ni amba nak cerita. Yang pertama nak cerita kemuliaan kita. Kemuliaan seseorang ni duduk di mana. Keadaan kemuliaan seseorang ni macam mana kita hidup dunia. Yang keduanya amo nak cerita malam ni panggil keadaan kita di hari mati. Keadaan kita hari kita meninggal dunia. Dan juga keadaan kita yang kita duduk dalam kubur lagi akan datang. Bila kita duduk di alam barzakh, macam manakah yang Nabi duk cerita? Yang mana hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mana mau baca saat ni. Ibu-ibu, ayah-ayah, perhati molek. Yang mana seminggu sekali kita dapat belajar, dapat jumpa dengan ambo. Malam lain tu jumpa dengan orang lain. Dengan ustaz lain, dengan babo lain. Malam ni alhamdulillah, malam ni ambo akan nak cerita sikit sebanyaklah kepada ibu-ibu, ayah-ayah. Kena ingat berlaku hak ambo royak ni, kena ingat. Ambo pun royak learning ni sebelum ambo meninggal dunia. Semoga peninggalan ambo ni menjadi naf'at seterus lagi. Untuk generasi lagi ke datang ni, ingatlah. Kata Nabi dah cerita macam ni keadaan kita. Baik hari mati kita, baik kita duduk dalam kubur. Dua-dua ni penting dalam hidup kita sekali. Tak ada dah kita, bila sebut kata warning ni ke, habis. Kaku habis. Habis angin-angin ya, atau tak ada dah manusia. Dua perkara ni mesti kena menepuhi. Kena jumpa. Tak hari ni esok. Tak esok lusa. Tak lusa bulan depan. Tak bulan depan bulan esok lagi. Tak tahun ni tahun depan. Maka akan jumpa dah dengan benda ni. Ambo demo supaya. Nak lari tak boleh. Yang mana Tuhan buat jadi lumrah dah. Semula jadi Tuhan buat. Tobe'i dah Tuhan buat ni. Semua ni kena pindah belakang. Bukan sini tempat sudah dah. Sini bukan tempat sudah dah pak cik-makcik weh. Ingat molek. Kita nak buat gapo kebaikan, buatlah hari ni. Kita nak makan gapo benda halal, makanlah hari ni. Kerana di hari ni panggil peluang terakhir dah bagi kita. Khususnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah hak tua dah. Hak tua dah hari ni ngok-ngak dah tahu rumah. Tak cakap dah sakit lutut dah, duk mengesok dah. Kita tak ada tu. Tak ada arti dah hidup dunia, tak ada dah. Ni tak ada dah nak ayat atas kehidupan kita. Sebab tu hari ni kita kena pakat dengar hak amo nak royak ni. Mula-mula amo nak ceritanya. Amo nak cerita gapo nama? Kemuliaan seseorang ni. Kemuliaan kita ni. Dia duk mana kemuliaan kita ni? Panggil kita, ambo, demo, seremua ni. Sidang penuntung duk ada ni. Dia duk ikuti dalam channel kita ni. Kemuliaan ambo, demo ni duk kira mana Tuhan? Ni nak beritahu buat kita. Nak beritahu pada kita. Kalau kita tengok dalam Quran ni banyak sekali ayat-ayat yang duk cerita hak nyata sekali Tuhan royak kana. Inna akramakum indallahi atqakum. Ni yang paling nyata sekali. Paling nyata sekali, terang sekali. Tuhan kata kena, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan kamu itu di sisi Allah Ta'ala. Atqakum ialah ketakwaan kamu. Ni kita kerti dah lah. Tuhan royak sendiri dalam Quran kata kemuliaan kita ni duduk di ketakwaan kita. Duduk di takwa. Tak usah dia duk mengaku lah kata molek, kata comel, kata bagus ke apa pun. Tengok di sifat takwa tu ada ke tak. Kerana Tuhan ni dia ambil pengukur dia, tali eci dia, galah dia. Untuk nak ukurkan seseorang manusia, hamba dia di dunia ni. Siapa dia ke hak molek sekali? Siapa dia hak molek sekali? Maka Tuhan royak selalu dah.
Orang hak molek di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang bertakwa. Atqakum, iaitu siapa di kalangan kamu yang terlebih takwa. Kerana takwa ni ada belaka. Ambo pun ada sikit sebanyak. Pocik moci, pocik pangus semua nak ya tak ada belaka. Sudah penutung kita ada belaka takwa ni. Tapi berapa peratus? Berapa persen yang ada dalam diri kita masing-masing? Dia tak serupa belaka. Dia bertekad-tekad dia adanya lapis-lapis. Orang ni takwa sekadar ni, orang ni takwa sekadar ni, orang ni takwa sekadar ni. Tapi Tuhan royak kata atqakum, siapa di kalangan kamu yang terlebih takwa. Orang hak tinggi sekali. Kalau kita kata dia ni 90% takwa, lebih orang 70 lagi. Orang ni 70, ada 80, orang 80 lebih lagi. Ni Tuhan cerita kata takwa ni sebagai pengukuran. Tepat Tuhan ukurnya takwa, tak ada ukur lain tak. Sabit benda lain kita kena bimbing. Dia kata dia tu kaya lah, kaya. Duit isi guni, Tuhan tak kira lagi. Dia bukan dia kira di duit. Dia kata dia tu jangok. Jangok sungguh dia tu. Tu. Tu waris-waris dia, terakun dia, titih baris dia ni, orang jangok, orang comel dalam dunia. Tuhan tak kira lagi comel pun. Orang ni bijak Allah. Rekod dia ni kok bila kata Allah. Orang ngiling kepala belakang, tak ada orang lawan. Tuhan tak kira lagi. Dia kira mana? Dia kiranya takwa. Apa takwa ni? Orang yang boleh, orang yang sanggup, orang yang boleh korbankan apa yang Allah Ta'ala perintah dengan ikhlas dan khusyuknya. Ni. Orang siapa kemuncak dia, takwa ni. Sebut kalimah takwa cukup. Ada belaka atas diri dia. Dengar warak, dengar berjuruh, dengar tak kecek banyak, dengar rajin wa amal, dengar tak ada mengopak ke orang, tak ada menyakiti orang, orang suka dengan dia pun suka dengan orang, dia suka tolong orang-orang susah. Orang pun kena pada dia, Allahu Akbar. Ni yang panggil orang takwa. Cukup, sebut kata takwa ni cukup. Kenapa? Orang takut ke Tuhan. Bila orang takut ke Tuhan, dia amati sangat-sangat. Dia sangat-sangat amati apa yang Allah Ta'ala perintah, apa yang Nabi kita perintah. Dia tengok habis. Hukum Islam gapo kata suruh dia, maka dia sempurnakan semua. Ni takwa. Bila orang ada takwa dalam diri, dia tak turun parik dah. Sebab tu dah nak ayat kata, para alim ulama, para orang dulu nak ayat kata, sebab tu dia sentiasa duduk dengan Tuhan semua. Duduk dengan Tuhan semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hati dia ingat Tuhan nak ayat kata. Baca Quran, berzikir, dia nak ayat kata. Selawat ke Nabi, tolong orang susah. Bila orang susah, dia menangis bersama, derita, kecewa hidup. Ni nak ayat tu orang takwa. Cukup. Ni payah dah nak ayat. Payah. Pasal takwa ni ada belaka. Ada belaka. Peringkat-peringkat nak ayat kata. Di peringkat ni, orang macam ni, di peringkat ni, macam ni. Tapi dia bukan terhak kepada orang-orang tertentu dah. Walau orang miskin, tapi takwa dia tinggi. Walau orang ni nak ayat kata dihina manusia, tapi takwa dia tinggi. Ni keadaan peribadi seseorang nak ayat kata. Peribadi seseorang nak ayat. Siapa yang dia boleh tunaikan apa perintah Allah Ta'ala dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan redha nak ayat kata. Sebab itulah kita hari ni kita carilah takwa ni. Tu takwa. Tu di antaranya ayat Quran. Banyak lagi. Kalau kita perhati buku takwa ni, panggil sebagai anak koci juga. Anak koci kehidupan kita dunia. Anak koci kehidupan kita di akhirat esok. Jadi takwa ni benda penting sekali lah. Tak ada dah. Siapa dia ada takwa, kilah molek. Siapa molek takwa tu. Jangan buat sihir, jangan buat kosi nak ayat takwa ni. Tu nak ayat kata. Sebab ada ayat-ayat lain nak ayat kata,
Sehingga Tuhan kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini di antara ayat ni. Kalau Tuhan ada cerita dalam Quran sendiri ni. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa yang takwa kepada Allah. Ini siapa dia takut ke Tuhan. Yaj'al lahu makhraja. Nascaya Tuhan jadi bagi dia itu. Orang tu hak takwa tu. Makhraja, jalan lepas. Orang Sia panggil, bahasa Sia panggil tang op. Tang op. Jalan keluar. Ada jalan keluar. Jadi tak setuk dia. Tu. Tak ada jeng dia. Jadi bila orang takwa ni Tuhan bui ke dia nya ada jalan lepas. Bila sutuk suka adalah pertolongan Allah Taala kepada dia. Ni orang takwa nak ayat tu. Tu siapa tangga tu nak ayat tu. Kerana orang ning orang yang Allah Taala sayang ke dia. Kerana takwa ni di sisi Allah Taala. Kemuliaan seseorang di sisi Allah Taala tu takwa. Apabila takwa tak kena bercakap lah kita. Tak kena kecek nak ayat tu. Nak boleh takwa ni payah sekali. Nak boleh takwa ni. Ni di ayat ni Tuhan ada cerita ni. Lepas tu soal lagi Tuhan kata kena. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Allah tengok ni buku hidup dunia. Buku hidup dunia. Kerana kita hidup dunia ni tak lagi dah. Penuh dengan cabaran. Penuh dengan fitnah. Penuh dengan ujian Allah Ta'ala. Tuhan pun nak cerita dah. Kata sebelum pada kita nak mati ni Tuhan uji banyak. Kalau kita panggil mudah-mudah lah. Kita panggil mudah-mudah. Kita nak royak macam mudah nak napaknya. Kita duduk atas dunia ni sebab orang hiking tu. Sebab orang hiking tu. Tu masuk dalam hiking ni adalah tujuannya dia hujung nak ujaya tu. Nak lepas tu. Banyak mana manusia terjun tengah jalan lagi dah. Tak lepas. King tak lepas. King tak lepas. Nak ayat tu banyak mana. Hingga habis kerak klem. Tak ada siapa. Kadang ada dekat klem. Jatuh lagi. Ni apa tu dah. Ni nak ayat tu. Ujian Allah SWT. Sebagaimana Tuhan ada cerita ni. Di mana Tuhan kata. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap diri ni akan merasai dengan mati berlaku. Tapi Tuhan ayat dah. Sungguhlah mati depanmu. Tak ada lari buku mati ni. Tapi Tuhan kata, wa nabluukum bisyarri wal khair. Dan kami balakan kepada kamu dan kami bala akan kamu bisyarri wal khair, dengan rupa jahat dan rupa kebaikan. Belum nak mati ni Tuhan uji dulu. Tuhan bala dulu. Bala hak Tuhan bala kita tu ada kalanya bala merupakan kejahatan. Apa rupa bala kejahatan? Jadi rupa bala tu hak kita tak kena. Macam sesak. Tu macam miskin, macam sakit, macam hidup jadi susah. Susah cari rezeki, susah dalam rumah tangga, susah sakit sepanjang hidup. Orang lain gembira belaka, kita tak ada gembira dak. Tak ada kecak dengan gembira dak kita. Sakit. Siapa mati nak ayat tu? Ni ujian Allah Ta'ala nak ayat tu. Tuhan uji. Belum kita nak mati Tuhan uji dah. Ni ujian ni nak ayat tu susah sekali ni. Tu. Ujian ni payah sekali nak ayat. Tapi sini Tuhan ayat dah. Tuhan ayat dah. Orang takwa ni Tuhan jadi jalan lepas. Ada jalan lepas panggil. Jalan tubik ada. Tak ada jadi apa ni, tak ada jadi sumak dak. Bila dah kita jadi bermasalah, Tuhan uji dah, maka Tuhan pun lepas tu dah. Hak ni payah sekali nak ayat ni. Sebab tu kita kena sabar, sebab tu kita kena tahu, sebab tu kita kena belajar benda ni. Nak lari tak boleh, tak boleh. Setiap orang di atas dunia ni belum mati ni ada berlaku. Ambo ada. Ambo ujian Allah Taala uji ke ambo ni banyak mana. Ambo tak cerita je, ambo tak ada royak je. Begitu juga ibu-ibu ayah-ayah kita. Sedang menutung yang ada di mana saja. Begitulah dalam hidup kita nak ayat kata. Sudah menjadi lumrah, sudah menjadi tabiat dah. Tuhan buat begitu dah. Apa ni sunnatullah. Sunnatullah.
Jalan yang Tuhan. Lagu tu lah kita kehidup di dunia sebelum nak pergi akhirat esok. Kerana apa? Kerana bila siapa ke syurga esok, tak ada dah benda ni. Tak ada dah. Tuhan wisa mewah-mewah dah. Tapi belum ni nak siapa ni, Allah Tuhan ujilah. Uji. Allah jatuh air mata, kita tengok orang derita hidup. Orang derita hidup ni nak tengok Allahu Akbar dunia. Orang Tuhan wisa susah sakit ni kau cuba tengok. Duk gelepar dung di dalam ICU nak ayat. Tambak kaki di kaki, tambak tangan nak ayat kata. Allah susahnya dia nak menyawa tak leh, nak kecek tak leh nak ayat kata. Dia tulah sakit lama mana dah, tak ada mati tapi ku kering nak ayat kata. Tulai rusuk ya serangin, kepala besar dah. Bining dah duk kerja, duk perak anak nak ayat kata. Pitih duit tak ada, erak ngak orang kampung duk bui hala sikit sebanyak, berah-berah nak ayat kata. Hani ujian Allah Ta'ala ni. Jadi kalau kita imej, kita lemah, takwa kita tak ada, memang kita jegeluh nak ayat kata. Jegeluh nak ayat. Banyak mana orang jegeluh. Banyak mana orang yang jegeluh di dalam kedosaan. Di dalam dosa banyak mana dalam maksiat. Bila Tuhan miskin, siapa dia curi. Siapa dia curi nak ayat kata. Tuhan kesihatan dia, Allah nyetai benda mabuk lah, benda mabuk. Sedangkan benda lain boleh makan tapi tak makan. Cuba tengok. How Tuhan saat ni kesihatan. Kalau Tuhan sakit dulu tak ada temu benda tu. Ni nak ayat kata belum nak siapa ke akhirat. Iaitu alam yang kita nak pergi di rumah kita ni. Nak siapa ke rumah kita nak ayat kata tengah jalan ni kat rebah bangun lah. Ni ibu-ibu ayah-ayah. Hari ni ibarat kata kita di tengah jalan. Masing-masing berjalan. Ambo jalan, demo pun jalan. Nak menuju ke rumah kita. Nak pergi ke syurga lagi ke datang. Sebab tu bila kita sapa ke rumah kita, dia seni, tak ada dah. Semua hidung pun tak ada. Gigi busuk pun tak ada. Tu nak ayat kata. Uluran pun tak ada. Jantung pun tak ada. Darah tinggi pun tak ada. Kecing manis pun tak ada. Sumak otak pun tak ada. Jantung pun tak ada. Tak ada berlaku. Seni nak ayat kata. Dengan janguk, dengan bau sedap, dengan sehat, dengan kekal buat selama-lama. Ni nak ayat tu, nak letak sana. Tapi learning lah, uli dia tak tahulah. Rebah bangun. Hak kaya, cara kaya. Kerana Tuhan ayat dah, ya uji ni dua. Bisyarri wal khair. Dengan rupa kejahatan dan juga kebaikan. Hak baik tu Tuhan uji lagu mana? Itu Tuhan kaya, sehat. Dia ni lah, sekat COVID ni tak ada kena gapo lagi dia. Tak ada demis semua budak dia. Makan nasi lalu, tak ada lekat COVID, tak mari, tak lekat dengan dia. Tuhan uji dia. Lepas tu Tuhan uji pula pitih lah, duit dia banyak. Kebun dia beratus-ratus rai, beribu-ribu rai nak ayat tu. Tuhan uji ke dia. Ingat molek. Ujian Tuhan ni weh. Jangan berasa kata dak Tuhan nikmat. Memang nikmat tapi nikmat tu merupakan ujian Allah Taala. Kalau mu tak syukur dengan hal tu, mu akan terjun dalam neraka lah. Benda tu jadi badai besar kepada kita. Kenapa? Kerana Tuhan ayat siap dah. Hei orang beriman, mu jangan duk lalaikan dirimu. Jangan mu duk lok siapa dirimu tu lalai. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan munduk lok siapa dirimu tu lalai. Lalaimu sebab apa? Amwalukum. Oleh harta-harta kamu. Harta kamu lah membuatkan mu tu lalai dengan Tuhan. Tak ada nak semaya, tak ada nak berzikir, duk galik cara. Duk galik cara dengan kebun getah, dengan kebun kelapa dia, dengan kebun deria dia. Macam-macam harta itu Tuhan beri kita. Jangan galik. Ingat Tuhan uji kita. Bila orang dah kita kena semaya. Walau tak semaya di balas sos sekali pun jangan tinggal. Semaya dah dalam pagar kita. Lepas semaya berzikirlah kita. Biasa supaya orang ramai-ramai. Walau Tuhan beri banyak harta sekalipun. Kalau menggalik dengan harta tu kayalah. Kayalah Tuhan beri banyak pitihmu. Allah mu ni gak berjalan tak beradu. Umur 7-80 ni macam orang muda lagi. Macam orang muda lagi. Ada lagi budak sipen ni, ada lagi. Ada lagi budak sipen ni, nak ayat kata. Siapa bulu hidung pun berubah dah. Bulu ketiak pun berubah dah. Tak sedar lagi, habis dah lah. Gimana tu? Sebab duit pitih kita, kekayaan kita. Ingat molek.
Hani amo nak royak ni. Amo nak sapa kepada ibu-ibu, bapa-bapa, sidang penonton sekalian. Khususnya pada diri amo sendiri. Hani nak royak. Rupa Tuhan uji ni dua-dua ni. Dua-dua ni. Ha tu. Lepas tu sebab tu kita naknya apa Tuhan uji segala pun kita kena reda. Tuhan wi rezeki kita. Kita kaya, buat gerbelah kekayaan kita tu. Buat khairat wi banyak. Hak nak makan, Tuhan tak larang makan lah. Kerana harta mu tu halal. Harta yang dapat dengan titik beluh ni, tak ada gapo halal. Tak ada gapo makan lah. Nak beli daging makan 3 kilo sehari pun makan, tak ada salah dah. Tapi buatlah kebajikan. Ingat molek. Tuhan uji. Nak sampai sana ni rebah bangun sungguh nak ayat tu. Nah, orang hak kaya dia tak rasa kederitaan orang miskin. Tu. Orang hak kaya-kaya dia tak rasa kata orang miskin nak boleh makan sesuap nasi ni. Nak makan tepung sebukuh ni nak ayat kata Allah susahnya dia. Kadang-kadang dia cari sampai gelap. Anak 2-3 orang Allahu Akbar kelik gelap, hujan-hujan tengok ceruk, basah gelosong, ketaguk gok. Apa tu? Cari rezeki demi nak perak anak bini ayat tu. Susahnya. Hak kaya ni kata Allahu Akbar. Ayat habis tu kena ingat. Sebab tu Tuhan fardukan zakat kepada orang kaya. Sebab tu Tuhan fardukan zakat. Bila mu kaya aku beridak ingat molek lah. Ingat kata orang susah tu, keluar katalah zakat tu, sedekah katalah jangan duk sayang lah. Kerana mu boleh puluh-puluh ribu sehari. Tak boleh kalau mu nak beri 400-500, dia tu 50 kok, dia ni 50 kok, dia tu 100. Orang susah nak ya. Tolong beli kata go beras wi kedai mu. 5 kilo, hujan-hujan nak ya kata. Allah tolonglah. Kerana umat masih banyak lagi dalam hidup derita nak ya. Dalam kederitaan banyak sekali ibu-ibu, ayah-ayah. Sebab tu kita kena ingat sekali. Sebab tu pengajian ni panggil satu perkara yang Allah Ta'ala wajib kita kena mengaji. Pasal ni. Mengaji ni tangga kita nak tahu segala-galanya. Tidak kita tak tahu. Al-Quran duk cerita gapo tak tahu. Nabi duk royak gapo tak, kerana kita tak ada belakang. Dengan Nabi pun tak ada. Jauh pula tu bukan tak ada saja, jauh. Sengai kita dengan Rasulullah jauh. Sengai kita dengan ajaran Tuhan, dengan ajaran Islam jauh kita. Sebab tu kalau tak belajar di hari ni habis. Tak dengar YouTube. Orang duk mengajar, orang duk ceramah, orang duk mengajar gapo saja. Di hari ni ayat tu. Tak ada jalan. Kalau tahu duduk ayat tu gelak gelemak dalam hidup kita. Hidup dalam raba-raba, hidup dalam metak, panggil metak. Tak nampak, gelak pun malam dah. Hani nak ayat tu ibu-ibu, ayah-ayah besar sekali. Hani kemuliaan manusia ni. Kemuliaan manusia. Siapa tu ayat gitu tu? Dua kebanggaan yang Allah Taala beri kepada orang takwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tusuh. Kerana kita ni nak ayat tu kena uji ambo kena, demo kena. Lepas tu nak cari jalan lepas nak buat lagu mana. Nak ke penahan ni lagu mana. Nak selesai masalah ni lagu mana. Maka orang takwa ni Tuhan wi ada jalan lepas. Tuhan wi ada jalan lepas nak ayat tu. Ni ambil kurang biasa, luar biasa panggil. Pula Tuhan kata kena wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Ni yang kedua. Sekira kalau mu takwa mu jangan bimbang buku rezeki nak ayat tu. Walau mu miskin sekalipun mu tekaklah ketakwaan kamu. Mu carilah takwa seboleh-bolehnya. Seboleh-bolehnya mu kena cari takwa. Tu. Kena cari takwa ni boleh. Tu. Geno kerana Tuhan jamin dah wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Tuhan akan beri rezeki kepada orang takwa ni min haitsu la yahtasib, dengan sekira-kira dia tak sedar, tak khabar, tak tahu mari ke mana rezeki Allah Ta'ala. Khabar-khabar boleh, nak makan boleh, nak guna boleh. Ni nak ayat Tuhan beri, Tuhan royak dah siap-siap dah. Tapi nak takwa lah, nak takwa. Bila takwa dah dua perkara ni Tuhan akan beri kita. Ni di antara apa? Di antara yang Tuhan ada cerita benda yang hasil dengan sebab takwa kita. Di ayat yang ketiga pula Tuhan kata, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau bahawa ahli kampung, ahlal qura, ahli kampung lah.
Kita duduk kampung, ke ramah lah kampung kita. Ha tu ahli kampung. Amanu wattaqau. Tuhan kata kalau puak-puak kampung semua tu beriman kepada aku, sebenar-benar beriman, wattaqau, dan bertakwa. Berimej kepada Ta'ala, Islam, berimej, takwa. Ha tu. Tuhan kata kena. La fatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ard. Nascaya aku nak buka di atas mereka itu keberkatan. Barakat. Jadi bibir apa keberkatan? Banyak keberkatan. Keberkatan dari mana? Minas sama'i wal ard. Yang turun daripada langit dan keluar daripada bumi. Ini keberkatan terroyak dah. Ini nak ayat. Tuhan ni baik sekali. Naknya kita beriman kepada dia dan bertakwa kepada dia. Bila bertakwa lagu tu Tuhan akan buat turun. Buat turun keberkatan daripada langit dan juga daripada bumi. Ini bukan biasa nak ayat kata. Jadi Tuhan kenilah buku takwa ni. Allah tu tengok guys, tok kotik ni. Hari Jumaat ke Allah, orang tekak ni yak sergah. Ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan bahawa kita mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah. Tengok Tok Khatib tiap-tiap minggu, tapi jadi kalih dah kita. Dah bunyi ittaqullah, lek belakang ni jenera dah. Jenera dah. Nak ya tu. Hok belakang benar ni duk bawa. Tak kata hari Jumaat, duk bawa. Tok Khatib ni kat Allah, ittaqullah, hang kata perong duk sarah. Dia lek belakang ni baru duk bagi. Duk bagi, hok ni duk bagi kerja dia. Hok ni duk bagi tetem motong dia, menoreh dia. Iskerak go berapa lah ni, tak ada jalan dah, hujan-hujan banjir ni, boh-boh ni tak ada jalan dah. Dia mau tak apalah kelapa masuk mata boleh kerak. Tengok. Ni nak ayat tu. Sebab tu kita bila Tok Khatib baca ketubah, kita kena dia. Tu kena dia. Wa ansitu la'allakum turhamun. Kita kena pakat dia, perhati. Mudah-mudahan kita dapat rahmat daripada Allah Taala. Patut Khatib pun jangan panjang sangatlah. Allah, Tok Khatib berkadang-kadang dekat-dekat sejam ni baca ketubah. Sampai jenera habis orang. Ni tak reti juga Tok Khatib pun ayat tu. Tok Khatib ni panjang apa? Sederhana je. Boleh 10 minit ke 15 minit, 12 minit ke sudah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Tu jadi pandok je. Kana orang kerja orang gapo nak ayat tu. Baru orang tak perik ni engkau Allah duk lepi nak ayat tu. Tu. Abang ni tak boleh panjang. Nabi beroyak dah. Dia baca Zangin nak tahu tapi tak ada berubah buat kita. Tak itu. Dalam Zangin tu, wa yakhsural khutubal jumu'iyah. Nabi baca ketubah pandak. Tu. Wa yutilus salah. Nabi tu dia panjang ke semaya dan dia pandakkan ketubah. Kita panjang ke ketubah, pandaklah semaya. Baca ayat Al-Hazin yang kita. Allahu Akbar. Tak ada sub Fatihah demo. Ayat tu. Selisih tengah jalan. Ni kita nak ayat. Ni ibu-ibu ayah-ayah di hari ni kita kena sedar. Ni kemuliaan kita nak ayat kata. Hidup di dunia ni lagu ni dah nak sampai sana. Tu. Tu orang panggil di antara kemuliaan. Tu. Satu kali orang ada tanya Nabi kita. Tu. Ada orang tanya Nabi kita, ya Rasulullah, sebab apakah orang banyak sebab gapo boleh orang ni banyak masuk neraka ya Rasulullah? Orang tanya sebab apa ya Rasulullah? Nabi pun jawablah. Nabi kata sebab mulut dan juga kemaluan. Al-famu wal faraj. Nabi kata,
Orang yang masuk neraka ni, kebanyakan Nabi kata sebab mulut dan sebab kemaluan. Ni so kita kena ingat ni. Kena ingat ni. Pas orang pun kanan ni kita tengok ni. Dah. Sebab mulut sangat. Allah, popek. Jadi orang murid, orang duk marah sangat tu pasal mulut dia. Tak patah datuk tu. Kena lepas sekali baru tahu. Allah, beri-beroyak kat orang. Kan sebab mulut no ayat tu. Ataupun mengopak. Allah mengopak sukalah kecek orang kat Allah. Nampak manis pun kecolek dah. Semua kecolek wapau ingi tu. Berehi nampak. Lepas aku pula nak ayat tu. Duk bari tetek orang. Mengilah kelak. Betapa nak ayat tu. Kecek hak orang. Muka mulut tu. Mulut ni bahaya sekali. Sebab tu kata kena. Ikan puyu ni dia mati kerana mulut. Ikan puyu ni dia mati kerana mulut. Tu nak ayat kata. Yang keduanya wal faraj. Sebab apa? Sebab kemaluan. Manusia ni banyak sekali. Sebab kemaluan ni nak ayat tu. Sini kita kata orang tino ni. Al-faraj ni orang tino. Kalau orang jatuh, zakar. Kemaluan orang jatuh panggil zakar. Dan ni sini faraj. Jadi kita tengoknya, di antaranya orang tino mudah makan kecek orang. Mudah tipu daya orang nak ayat. Makan tipu daya orang star ya. Dia mau karung star, tak ada apa dah. Genong dia berat, tidur berat takut dah. Punuh tubuh dah nak ayat tu. Ni mudah nak ayat tu. Lepas tengok hari ni dah. Hak mau royak ni tengok hari ni nak ayat. Lagu mana hak Nabi duk royak dalam hadis dia ni. Ada orang tanya pula, ya Rasulullah, sebab apa boleh orang tu masuk syurga banyak? Sebab apa orang masuk syurga banyak? Nabi pun royaklah. Taqwallah wa husnul khuluq. Tu Nabi kata taqwallah, iaitu orang banyak takwa kepada Allah Taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Taala, orang ni masuk syurga. Yang keduanya wa husnul khuluq. Gapo tu? Comel pe perangai dia. Akhlak dia melio. Akhlak melio Nabi kata. Akhlak ni besar sekali. Akhlak melio ni besar sekali. Kita gamak kau tak ada gapo akhlak dah. Akhlak ni nak ayat tu besar sekali ayat. Sampai hari ni nak ayat Nabi royaknya masuk syurga. Kebanyakan manusia masuk syurga ni satu takwa, yang keduanya akhlak melio. Apa kita tengoklah deh akhlak beliau ni. Cuba tengok orang yang tak ada akhlak, Allahu Akbar. Kalau hak tino pula, bawa orang ramai jatuh ramai mula kecek derah lalulah. Allah melahung kecek. Nawi orang pakat tengok ke dia belaka. Kata makalahnya jangok. Lecu nak titik. Bulu mata ni berak. Tai maskara nak ayat tu. Lek bawah tu biru muda. Hijau muda. Allah nak klik pun tak ada arah nak ayat tu. Allah sukalah. Hak ada mah tu gak bakar tu gak gelai lagi. Jari tu penuh cicing saja cicing mah. Ni jalan juga nak ayat tu. Ni ayat tu. Tu. Lepas tu kecek kasar, kecek derang orang. Ni yang panggil tak ada akhlak, tak ada akhlak. Orang akhlak molek ni orang malu. Dia tak sukalah tunjuk ke orang. Pakai pun buruk-buruk dia tak ada nak nunjuk dia. Kakak mah banyak ada 2-3 kopi. Tapi dia pakai susu-susu yang nak ayat tu. Gi mau wari-wari dia, pak nasabah dia. Pak orang ramai tak ada nunjuk dia. Tu orang panggil orang akhlak molek. Kecek pun nak ayat tu. Bergalu tak ada, dia mahan jukah orang tak ada. Ni akhlak. Akhlak ni besar kali. Sebab tu orang dia tak ada akhlak habis. Punah habis. Tak ada sifat malu. Lebih bagi orang tino. Orang tino dia tak ada akhlak. Dia tak ada malu. Dia tak ada malu ke Allahu Akbar. Dia bahan belakalah. Ikut jatuh lalu. Kelitah perau. Mulut dia cerai ikut. Tu. Dengar saya sore je nak. Ni abang orang tak ada akhlak. Tak ada moral bunuh. Ni kena jaga moral kita. Besar sekali. Wa husnul khuluq. Sebab ni kemuliaan akhlak ni besar sekali. Ni di antara yang Allah Ta'ala duk cerita kemuliaan seseorang ni duduk di takwa. Banyak di antara ayat lagi yang mana kita duk dengar sama-sama dalam suratul Baqarah dia. Ayat puasa tu. Ayat puasa tu saya kata kena. Ya ayyuhallazina amanu
kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini di antara. Ni tu hendak cerita buku puasa. Sakut dengan takwa juga puasa ni pun. Kerana puasa ni ibadat yang kita kena lawan dengan lapar. Pas nafsu kita dia tak masuk dengan benda tu. Nafsu ni nak ayat tu yang nak senin, nak sedap. Nak mudah. Bila puasa ni Allah nak sampai gelak ni tak memikir 3-4 kali. Sebab tu orang tak puasa lama. Sebab tu boleh puasa je makan tengah hari. Ni payah nak ayat tu. Tapi Tuhan ada ayat dalam Quran ni. Di akhir ayat dia tu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Dengan Tuhan fardu puasa ke atas dia tu, Tuhan royak di akhir ayatnya, bila aku fardu puasa di atasmu tu, mudah-mudahan mu tu takut kat aku. Mudah-mudahan kamu ni takwa kepada aku. Jana, yang ni mu boleh turut, mu boleh buat, mu boleh junjung perintah aku ni. Mana dengan bahawa mu ni boleh puasa bila aku suruh puasa dah. Bila aku suruh mu puasa, mu bolehlah puasa. Mu tak lawan aku. Janganlah tak puasa. Siapa dia tak puasa, lawan aku tu tak ada takwa lah. Bila kita takwa, makna kita boleh ikut perintah Allah Ta'ala. Jadi puasa ni sangat-sangat nak kepada takwa. Sangat-sangat nak kepada takwa. Tengok Tuhan kecek. Buku puasa ada takwa. Kenapa? Kerana orang tak takwa dia tak puasa. Amu yakin tak puasa. Kita perhati tengok ni. Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan dekat atas kamu itu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana aku fardu juga umat-umat masa dulu. Orang-orang yang terdulu daripada kamu. Orang dulu berpuasa macam kamu juga. Bukan mu saja, Tuhan kata. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu dapat ikut perintah Allah Ta'ala. Junjung perintah Allah Ta'ala. Jangan kamu tak junjung perintah Allah Ta'ala. Tengok tu ayat. Takwa. Sebab tu dah puasa ni nak orang takwa. Orang puasa ni orang sujud dah. Kalau orang yang puasa ni. Pada hari nak nipu boleh puasa. Tengok orang dah hal itu. Pian nak tahu rumah dia. Lek pagi tu dia behar dah Maggi. Dia makan dah Maggi. Makan dah caya. Makan dah. Panggil apa? Maggi sedap tu. Tu. Pian nak tahu. Ya komo-komo buh gigi dia tahu dah. Kenyai dah 3 buku. Telur 3 butir. Tengok. Pian nak tahu tamu. Tapi dia tak tipu juga. Walaupun dia boleh tipu puasa, tapi dia tak tipu juga. Dia puasa kerana Allah Ta'ala. Ni orang kemoncok takwa nak kata. Orang ada puasa dengan lillahi ta'ala, junjung perintah Allah, orang ni nak ayat susu ayat. Kerana puasa ni lapar lapar. Lapar, kerokok lah. Orang biasa makan tengah hari. Nak ayat kata. Tapi dia sanggup juga. Kerana junjung perintah ta'ala. Ni nak takwa. Sebab tu takwa ni tinggi sekali. Apalagi takwa lah dapat meninggikan seseorang hamba Allah Ta'ala di muka bumi ni. Sebelum nak menuju ke alam akhirat lagi ke datang. Ni panggil kemuliaan seseorang dan ketakwaan seseorang ni dapat melionya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat kata. Baik, kita mari tengok 2 hadis kita ni. Yang mana keadaan hari kita mati, hari kita meninggal dunia lagu mana. Hak Nabi duk royak dalam hadis dia. Hadis yang pertama berkenaannya diriwayat oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Dia katakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, dia bersabda. Dia katakan, Nabi kata, iza wudi'atil janazatu wahtumilaha ar-rijalu ala a'nakihim. Iza wudi'at, apabila diletak. Iza wudi'atil janazatu, apabila diletakkan akan jenazah. Apa jenazah ni? Mayat ada tah mengusung tu. Mayat ada tah mengusung. Orang ambil mayat letak tah mengusung. Tu wahtu milahar rijalu, dan akaklah dan menanggunglah jenazah tu oleh orang-orang pengusung 4 orang jatuh 4 orang tu. Akak tak tah
ala a'naqihim, di atas bahu, di atas tekak-tekak mereka, di atas bahu lah. Akik pak orang Nabi kata. Bila hari kita mati, Nabi kata, bila orang ambil mayat buh di dalam pengusung tu, orang pengusung pun akak letak di atas bahu pak orang tu. Fa in kanat salihatun, maka jika adalah jenazah saat itu salihatun, orang molek, orang soleh, orang beri agama, orang ikut junjung perintah Allah Ta'ala, orang sanggup patai larang Tuhan, sanggup beradu patai larang Tuhan. Qalat, berkatalah, yakni jenazah tu, yakni roh yang bersama dengan jenazah tu. Kerana roh kita, winjan kita ni, hari orang usung tubik ke rumah kita ni, roh sekali. Roh sekali dengan orang mengusung. Tu. Jenazah kita, roh yang bersama dengan jenazah ni kata kena. Qaddimuni. Tu. Jadi, jenazah ataupun roh yang sekali dengan jenazah dengan orang mengusung, pak orang saat ni tu, nak pikul, nak pergi kubur tu, nak pergi kamu kita kubur tu, dia pun kata di tengah-tengah jalan tu sekali, tengah sekali duduk berjalan nak siapa tu. Orang yang berderu di belakang tu, dia kata kena, Qaddimuni, derah, cepat, laju. Tu bahasa Melayu kita gitulah. Bahasa kampung, nak mudah. Nah, nak pocik ni pehal sungguh. Ni hari orang mati ni. Pia mati, kita lah. Kalau amba mati, amba. Kalau demo. Tu. Hak dengar malam ni ayat tu. Hak tak dengar pun dia maki dah, tak ada kira dah. Ni amun royaknya keadaan hari kita mati. Ni Nabi dah royaknya. Roh kita bersama dengan orang ngusung pak orang saat itu, dia kata kepada pak orang ngusung tu. Gana dia suruh cepat. Jika kalau orang itu orang molek, si mati itu orang molek, orang selalu ke masjid, orang selalu ke surah, orang selalunya ibadat, orang yang selalunya buat amal-amal yang soleh, maka hari mati itu dia kata kepada orang ngusung pak orang itu, tidak, qaddimuni, derah, bawa aku derah, cepat. Tu qaddimuni maksudnya suruh dia bawa dia tu pergi kubur cepat. Gana dia nak masuk kubur dah, dia cepat masuk kubur. Dia tahu dah kata alam barzakh duk menunggu dia dan nikmat-nikmat yang ada di alam barzakh. Ni ibu-ibu, ayah-ayah nak ajak pocik-pocik. Ingat molek hari kita mati ni. Ni amba royak ni bukan hari ni. Keadaan kita. Hari ni tak mati lagi, amba pun lega-lega tak mati lagi ni. Hari amba mati macam ni lah nak ajak kata. Macam ni nak ajak. Nabi royak macam ni. Bila orang usung akak tak sekak ni kat nyok tubik kau layah tak kita nak pergi kubur tu kak. Gitu dah. Gisah kita nyok. Hari tu ambo winjan ambo roh tak ni badan tu dah musung tu dah, jenazah tu dah. Tapi winjan ambo roh ambo ni hak malaikat cabut ni. Tak ada siapa dia nampak, tapi tak ada dengar suara tu. Tak ada dengar dak. Tak ada dengar. Tu Nabi dak royak, tak ada dengar dak. Dia dak kecek, dia dak kata, tapi suara derah Nabi kata. Suara tu derah. Kalau boleh dengar terkejut dah orang ngusung tu, lari perak takut. Tutup email tu kotik lep belakang perak takut mana, kena cari suku. Duk dapur duku mana, lari keladi mana, nusuk noyak tu. Tu noyak kata Allahu Akbar. Ni Nabi duk royak keadaan kita hari kita mati. Bukan bahari ni, bukan bahari. Bukan orang lain, hak kita sendiri. Amba royak ni hak amba. Tu amba tu royak hak demo pun macam ni lah. Hak demo pun macam ni lah. Tak ada kira siapa dia. Tok guru ke? Tok email ke? Tok khotik, tok bela ke? Obotor ke? Nayuk obotor ke? Tak ada kira. Mung pucain tak pucain ke? Lagu ning lah hari mati. Kalau mung orang molek, dah sah bosan. Roh kita, winjan kita saat itu, dia kata kepada orang itu, derah. Tapi tak dengar nyok. Siapa kubur nak ayat tu. Ni keadaan Nabi dia royak. Allahu Akbar. Wa in kanat ghairu salihatin. Dan jika orang hak mati tu, jenazah tu ghairu salihatin, dia bukan orang soleh dak. Berarti orang ni orang toleh. Jadi orang tak molek lah. Duk atas dunia kau tak ada padu mana buku sejik, buku balasah, buku ngaji, tak tahu.
Orang mengajar hari gapo sejik tak tahu dia. Dia duduk dekat sehar 24 jam. Tidur-tidur je dengan orang tu lah. Dengan sadak tu lah. Dengan bajak puting tu lah. Nak ayat tu. Tak madu mana orang ni. Pahala dia tak ada. Bajikan dia tak cukup. Tak pernah buat khairat sejik pun tak. Orang duk gaduh buat suami sejik. Dia berat takor gitu dah. Hari raya tak ada arah. Star je bergaduh hari raya tu. Kelik tu kau, saling tu kau, berat takor dah. Orang macam ni bila dia mati esok, ibu-ibu dengar lah. Ni mocik-mocik nak ayat tu. Nak tak nak kena nak. Pesening Nabi royak. Bukan benda ni kena ikut kita, kena turut kita tak. Kita kena turut dia. Ni hak Tuhan Nabi dia royak, hak Allah Ta'ala. Tu. Lagu mana dia katanya? Qalat. Dia kata jenazah tu kata ruh. Kita sama dengan jenazah dia kata kena. Ya wailaha aina tazhabuna biha. Ya wailaha aina tazhabuna biha. Hei celaka, mau nak pergi mana? Sederah-derah suara. Dia duk serupa kepada orang ngusung, pak orang duk usung dia nak pergi tok dalam kubur. Nak pergi kamu apa ni? Nak pergi kamu mayat dia, jasad dia dalam kubur, dia tak segi. Ni nak ayat tu. Ni hari kita mati ni. Hari kita mati panah-panah. Bila orang mani siap, bila orang kafir siap, orang tak dah ngusung, orang usung tubik, maka berlakulah benda ni. Tak kira amba ke demo tak ada kira. Demo pekat gapo tak ada kira. Demo duit banyak pada amba tak kira. Demo ada kereta besar tak ada kira. Rumah besar habis 4-15 juta tak kira. Ni nak ayat tu, ni hak kita dapat pada hari kita mati. Ni nak ayat wi faham buat kita. Goning wi. Kalau mu kenal goning mu ingat molek lah. Kalau mu ada pitih banyak mu buat wi banyak. Mu tak jadi kecewa, mu tak jadi rusing, tak jadi kena takut dak benda ni. Tu. Orang hak tak molek ni, bila dia mati, bila orang usung dia tak segi. Sebab tu dia duk supah ke orang pak orang ngusung. Ya wailaha aina tazhabuna biha. Hei celaka, mun pergi mana aku ni? Mun pergi mana? Aina tazhabuna biha. Mun pergi mana jenazah pun pergi mana ni? Nak pergi kubur lah. Nak pergi kamu kubur tu. Dia tak segi. Nak royak kata Nabi dia royak dia tak segi. Sebab tu dia supah. Dengar tak? Tak. Mujur Tuhan tak boleh dengar. Kalau Tuhan boleh dengar ke Allahu Akbar. Tapi molek juga kalau boleh dengar lama sekali. Penuhlah sejik dia rasa. Kalau dengar lama sekali deh. Allahu Akbar. Hari nak usung gitu gak dengar. Hei celaka, mau pergi mana? Tu pakat dengar belaka tu gak rasa. Penuhlah sejik tu hari raya lah. Ni gak Allahu Akbar. Sejik ni ada 8 orang je, 10 orang je terik nak ayat tu. Tak ada. Tok Bila tu nak tabuk dah halkul ban ayat tu. Tak mari nak ayat. Pasal kita tak erti benda ni. Pasal tak tahu. Tapi tak pergi sejik tak apa lagi semaya. Semaya. Munduk mana semaya lah. Munduk dangar semaya, dangar. Kalau duduk di rumah kita semaya sejik. Kalau duduk tempat kerja kita semaya tempat kerja, tak ada kira. Kita kerja pejabat, bahasa pejabat, semaya di pejabat. Sejadah kena ada tempat ti tangan kita. Tempat kita kerja tu kena ada. Pejabat kita. Kalau pejabat pun pejabat. Tak ada kira lah mana tu, kita kena ada ruang untuk tempat kita semaya nak ayat tu. Walau sepik secara mana sekalipun, kita sipir sejadah kita. Tu nak ayat kata, tu orang Islam sungguh. Tu nak dapat ketakwaan sungguh. Nak jaga. Maka Nabi kata pula, yasma'u sautaha kullu syai'in. Dengarlah akan suara jenazah, suara winjan kat ni tu. Kullu syai'in oleh tiap-tiap suatu. Dengar belakang benda lain. Kalau ada kera tepi jalan, ada hayat tepi jalan, ada lembu tepi jalan, tak kira lah kita orang lalu mayat nak pergi kubur tu. Nabi kata dengar belakang. Illal insan. Malaikat Nabi kata manusia tak dengar. Ni hadis Bukhari, hadis Muslim ni. Ni nak ayat kata. Tu. Malaikat manusia tak dengar. Tuhan katuk telinga manusia tak boleh dengar. Usung pergi kubur tak ada dengar. Nyak. Tak ada punya kecek. Usung pakat turut di belakang hatta jenazah kubur. Hatta mayat sampai kubur. Senyak ya. Kalau dengar. Ya dua saat je.
Orang mati ni dua tu ya. Ada hak comel, ada hak tak comel. Ada hak soleh, ada hak ghairu soleh. Hak soleh apalah? Orang molek. Dia suruh apa? Dia suruh cepat. Nak pergi derah-derah. Hak ni dia tak segi. Kerana dia takut. Bila masuk dalam kubur, milu ala balzah dah. Mungkin nakir mari soal dia nak jawab gapo, dia tak pernah gaji. Dia tak pernah mengaji, tak pernah belajar, tak pernah dengar dia. Nak jawab apa nama? Yang ertinya ceruk dengan sadak. Yang ertinya bisa matau dengan matau. Dia nak jawab gapo, nak ya tu. Ingat molek ni. Bukan orang tua saja, dak hok muda-muda pun dimaki hari ni. Tak ada kira acan ke siapa dia, kena cedek benda ni. Kena cedek nak ayat tu. Bahaya makan diri kita. Nak ayat tu. Sebab tu tak ada dah. Hani ambo nak tolong siapa pasal ni. Padahal ambo dah cerita lama dah benda ni. Tapi malam ni kita baca nas dia. Baca hadis sendiri. Ambo dah royak tu kesimpulan ya lepas-lepas dah. Kata keadaan kita mati ni lagu ni. Malam ni kita baca nas dia. Baca hadis, mata hadis yang Nabi kata tu. Riwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri nak ayat kata. Tu. Nabi kata dengar suara dia tu apa? Kullu syai'in oleh tiap suatu. Jadi dengar belaka suara dia tu illal insan, melainkan manusia. Manusia ni Nabi kata tak dengar, Tuhan tak boleh dengar. Nabi kata pula walau sami'aha la sa'iqa. Kalau dapat dengar suara dia tu Nabi kata, kalau Tuhan buka telinga fuak kita, hendak ngusung pak orang, hendak pergi ngata ayat berulik belakang tu, la sa'iqa Nabi kata. Nascaya apa panggil apa? Selak. Pesel, selak la sa'iqa. Rebah tu guling habis licin. Ambo pun nampak dah. Ambo pun nampak nak ayat tu. Kalau dengar suara ning lah hak selak tu selak lagi. Hak luka tak nak becek dah, nya lari sungguh dah. Tahauk dah. Jenazah tu duduk tak batas, duduk tak tembok dah. Tidak kan duduk parit, duduk keladi ni. Yang tahauk di fuak pak orang tu handing pung dah. Kalau dengar suara sak ni nak ayat kata. Tu Nabi kata kalau dengar nascaya selak. Pesel nak ayat tu. Ni nak ayat tu. Kuat tak kuat, takut tak takut kita. Ni keadaan kita hari kita mati sama royak ni. Dengan molek. Inilah hamba baca nas di malam ni. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Ada ni 2344 dah. Ada nombor hadis ni ada riwayat 23 kali dalam apa ni? Dalam hadis Bukhari tu. Tu. Dalam Muslim pun dimakia juga. Yang keduanya kena dengan bila kita tu ditani dalam kubur dah. Bila orang tani kita dalam kubur dah, macam mana keadaan kita dalam kubur pula? Ni nak ayat hadis pula ni. Hadis Bukhari, hadis Muslim juga. Ni hamba nak ayat kepada ibu-ibu, ayah-ayah di hari ni. Tapi kata heran lagi ke habis dah lah, habis. Habis ubat dah lah, pendek kata. Tu nak ayat tu. Ubat lubung makan dah, semua perai makan dah, ubat kapung pun habis dah. Bageh pun bageh dah, mahai mak yung dah. Tak ada dah orang ni. Neraka sebutik dah lah. Hadut tunggu dia, tak ada dah. Habis ubat nak ayat. Hanya tunggu hidayah Allah Ta'ala. Sebab tu hari ni ibu-ibu, ayah-ayah ingat molek ni. Amba doa ya Allah, amba ingat hadis ni pasal Allah, pasal kaku kaki nak ayat tu. Ni keadaan kita hari mati, Nabi doa ayat ni. Tengok. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah qala bersabda, Nabi ada kata, Nabi ada pesan, inna ahadakum iza mata, sesungguhnya seseorang kamu apabila mati. Nabi kata seseorang mung ni, fuak-fuak mung ni, seorang-seorang ni bila mati esok, urida alaihi maq'aduh, ditunjukkan tempat duduk mung tu. Mana dalam kubur lah. Tuhan tunjuk kita tempat kita mati esok, Tuhan tunjuk tempat duduk kita. Maq'ad ni mana tempat duduk. Tuhan akan tunjuk kita ni bila kita duduk dalam kubur esok, tunjuk tempat duduk kita. Mana tempat duduk? Tempat akhir kita ni. Muka kita learning di tengah berjalan. Nak pergi mana kita ni? Nak pergi syurga. Setiap orang ada ayat syurga belakang. Tanya dia tu pun syurga, tanya dia ni syurga.
Siapa tanya orang bukit Islam pun nak syurga juga. Tak cuba kata lah neraka. Marah dia. Marah. Tak dengar neraka nak ayat tu. Ni nak ayat tu mutlamak kita. Penghujung kita nak ayat tu. Nak pergi ke syurga. Nak pergi ke syurga. Maka bila kita mati duduk dalam kubur esok, Nabi kata urida, ditunjuk, dibentang. Dipendeng, ditunjuk apa tu tempat duduk kita. Bil ghadawati wal asyi, di waktu pagi sekali, di waktu petang sekali. Berarti 2 kali sehari. 2 kali sehari bila kita duduk dalam kubur esok. 2 kali. Nak tak nak, kena nak. Tak saya tengok. Hamu pejam mata. Duduk dalam kubur esok. Tu nak ayat tu. Mata nampak, telinga dengar. Mata nampak, telinga dengar. Ni keadaan kita lagi ke datang. Ni keadaan kita lagi ke datang. Nak royak ni. Faham mak molek. Sidang penonton sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah yang bersama dengan Amor malam ni. Yang bersama dengan Amor malam ni, ingat molek ni. Ni Amor nak cerita, hak kita dah. Bukan hak orang lain. Bukan ada royak orang lain. Bukan ada royak kata orang Australia ke, orang Amerika ke, orang Malaysia ke, orang Brunei ke. Dah. Orang kita bersama-sama. Ni. Orang kita semua. Orang Arab ke, orang mana tak kira lah. Ni hari mati kita nak royak. Tuhan tunjuk tempat duduk kita. Tunjuk sana itu pagi sekali, petang sekali. In kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah. Jika adalah si mati saat itu, tu min ahlil jannah. Dia ni tergulung daripada golongan ahli syurga. Maka Nabi kata fa min ahlil jannah. Maka Tuhan tunjuk tempat duduk sana itu di dalam syurga tu. Kalau dia ni orang nak masuk syurga, dia ahli syurga, Tuhan tunjuk di dalam kubur, tunjuk syurga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Jika si mati saat itu ialah ahli neraka. Ahli neraka. Tak kira dia kafir ke, dia Melayu Islam ke, tapi dia akan masuk neraka ke, maka Tuhan Nabi kata fa min ahlin nar. Maka Tuhan tunjukkan neraka ke dia. Tu. Bila Tuhan tunjuk dah pagi petang, dengar suara yuqalu, dikatakan. Ada diroyak. Haza maq'aduka. Inilah tempat dudukmu lagi akan datang. Tu nak ayat tu. Ada dengar suara dalam kubur tu. Dia kata kena, itulah tempatmu nak perginya. Tu tempatmu nak pergi tu. Kalau Tuhan tunjuk gambar syurga, alhamdulillah. Malaikat akan royak kita kata, itulah tempatmu nak pergi tu. Gambar syurga. Nampak macam kita tengok lakon. Macam kita tengok tarotak di hari ni. Macam kita tengok TV dah. Tu nak ayat. Pagi sekali, petang sekali. Allah tak puas lah. Tak puas. Nampak dah hadiah yang Tuhan nak hadiah kita. Rawan yang Tuhan nak beri kita nampak dah. Ni nak ayat. Masa dalam kubur ni, lama lagi nak pergi syurga tu. Tapi kita tengok dah. Kita menyaksi dah ketika kita duduk dalam kubur. Jadi kita reti dah kata aku ni akan masuk syurga lagi ke datang. Gembira belah-belah dah ketika kita duduk dalam kubur. Ni ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu. Sebab tu hari ni ayah kita hak meninggal dah. Ibu kita hak meninggal dah. Tak tahu dah hari ni dia dah tengok gambar rega apa. Pasal dia tengoknya pagi petang. Nabi dah ayat gini dah. Ni Nabi cerita dah. Pagi petang duk dengar. Duk tengoknya. Tu tengoknya. Bila nak beradu gambar ni bila ni? Nabi kata, hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah. Sehingga Allah Ta'ala bangkitkan engkau. Apa tu? Tu. Yaumal qiyamah, di hari kiamat esok. Yang ni nak ayat tu, bila lah berlaku kiamatnya, maka Allah Ta'ala pun beradulah gambar tu. Tak tengok dah lah. Padahal tak tengok pun kita nak bangkit dah. Kita nak pindah daripada kubur, nak bangkit ke mahsyar pula. Nak jalan ke mahsyar pula. Habis dah dalam kubur. Habis dah kita. Bangkit dah tak ada dah. Padalah gambar tu beradulah. Ni lama tak lamanya kita duduk dalam kubur, kita duduk menyaksikan tempat duduk kita. Gambaran yang Tuhan akan tunjuk kita. Sini kita boleh cerita apa nak cerita kata. Nak cerita kata setiap orang, hamba ke, ibu bapa ke, sidang penonton sekalian. Nak ayat tu. Kita boleh tahu dah nasib kita ni nak ke syurga ke neraka ketika kita duduk berada dalam kubur dah.
Ketika kita berada dalam kubur ni, kita boleh tahu dah kata nasib kita ni neraka ke syurga. Butung ke celaka. Gembira ke kecewa, nak ayat tu. Ni kita boleh tahu dah. Bukan nanti berjalan daripada masa titi siratal mustaqim jatuh baru tahu kata neraka. Dak. Ni nak ayat. Sebab tu Nabi bersabda nak lepas kita syurga. Nak lepas kita daripada kubur. Nabi suruh comel sekali untuk kita duduk dalam kubur esok. Kerana kubur ni persinggahan pertama untuk nak menentukan nasib kita lagi akan datang. Ni ibu-ibu, ayah-ayah tak ada dah. Ni hamba cerita habis-habis dah. Sebab tu orang duduk dalam kubur ni, dia minta nak klik tu dah tu. Hak tu ada cerita dalam surah Fatir tu, ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Tu, mereka itu duduk melaung-laung di dalamnya dalam kubur. Tuhan ada ayat. Orang apa ni? Orang hak nak masuk neraka, dia tengok gambaran dia saat itu, dia duduk melaung dah. Duduk berjerit dah dia. Dia tengok gambaran neraka, Tuhan tunjuk dia. Kata, mung ni tempat mung ni. Tempat mu nak duduk lagi. Haza maq'aduka. Inilah tempat dudukmu lagi ke atas. Gena dia kecewa dah. Tu. Sebab tu dia kata gena. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Hei Tuhan kami, waktu biklah kami daripada kubur ni. Lepas tu kami nak klik kapung kami dah. Nak klik apa tu? Nak tengok bini ke, nak tengok kereta ke, nak tengok kebun? Tak, nak mal solihah. Dia janji dengan Tuhan, kata dia nak buat amal soleh. Bukan nak klik main-main tak. Tuhan hidup sekali lagi kalau dia minta Tuhan atas. Pendek kata orang ni duduklah sejik dah. Dia tak keluar daripada sejik. Keluar sejik tu dia berak ya. Dia akan berterusan lah ibadat dia. Kerana dia yakin, dia tengok dah dalam kubur. Sebab tu dia minta nak klik semula, nak klik kapung semula tu. Dia tak say dah, dia kata. Dia nak buat amal soleh, ghairal ladzi kunna na'mal. Selain daripada hak kami buat dulu tak say dah. Tak say buat dah, back dulu tak say dah. Pesen dulu tak say dah, tak say dah. Dulu kami tak semaya. Dulu kami tak padu dengan agama. Kami tak say dah, kami nak buat amal soleh dah. Ni kata-kata rayuan ahli kubur nak ayat tu. Ni ibu-ibu bapa-bapa tak ada dah kita. Sabit kalau kita basuh kedai sehari dua ni dah. Kita basuh hanelai sehari dua ni dah. Ni nak ayat tu. Mung sedap, mung basuh takabur, basuh besar hati sehari dua ni ada. Bila mung berada dalam kubur ni keadaan kita nak ayat tu. Tak ada pilihan lain. Tak ada pilihan lain nak ayat. Pesening dah Nabi royaknya. Pak kita nak pergi ke mana? Ibu-ibu ayah nak ayat tu. Ni pocik-pocik nak ayat tu. Mana bekain kita hari ni? Mana kedai kita hari ni? Mana gapo sekarang yang mu nak lawan Allah Taala mana? Tak ada dah. Ni tak perlu sekali di hari ni nak ayat tu. Sebab tu Nabi kita sangat-sangat lembut mengajakkan manusia tadi buat baik. Nabi kita lembut nak ayat tu. Basyir. Suruhlah royak lembut-lembut ajak orang buat kebajikan. Jangan duk balah. Jangan duk tekan, jangan duk balah lah, jangan. Ya Nabi kita Allahu Akbar. Tengok masa dia berdakwah lagu mana. Orang buat nyanyo gilah nak ayat. Tak apa. Kerana dunia bukan matlamat kita dak. Akhirat. Amo akan pergi sana pocik-pocik weh. Sikit lagi amo tak ada dah dalam kaca ni. Dalam kaca TV, dalam kaca handset kita ni tak ada. Dalam YouTube tak ada dah. Noyak tak ada. Amo pindah duduk sana, duduk lain dah. Duduk di Nesa dua putung tu dah. Demo pun di Makia akan duduk situ belakang ingat molek. Ibu-ibu, ayah-ayah hari ni noyak. Sebab amo kata khairat jariah ni banyak. Khairat jariah ni banyak hari ni. Orang ada pitih tu hawi kemuliaan dia di dunia noyak tu. Boleh puluh-puluh ribu sebulan. Boleh beratus ribu sebulan noyak. Allah, builah sejid. Builah pondok. Builah sekolah tahfiz. Builah kepada anak yatim sepuas-puas hati mu ayat tu. Mu sanggulah anak yatim beratus-ratus orang sekalipun kalau mu mampu ayat tu. Tak ada dah kemuliaan mu ayat tu. Bila orang usung mu duk tah mengusung gi kubur Allahu Akbar. Kalau mu melia lah. Kalau mu melia Tuhan melia lah kepadamu. Tapi kalau mu tak melia, harta yang Tuhan beri padamu tu sia-sia saja mu duk isikan hawa nafsumu saja, maka mu akan susahlah selama-lama. Mu duk minta Tuhan, bila mu duk dalam kubur mu selalu duk minta Tuhan nak klik. Ya Allah Taala, aku klik kapungku semula ya Allah. Ya Allah, aku tak sedah ya Allah. Sebab tu di ayat lain Tuhan ada cerita orang kafir kan. Ada surah Sejadah ayat yang ke-12 je.
Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dah orang kafir bila tengok neraka dekat depan dia, bila tengok gambaran dalam kubur tu pandang dia neraka. Tu ayat kata. Tu. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Orang kafir ni bila tengok neraka dekat depan dia nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dia iling kepala. Siap dah lah. Ni orang kafir di akhirat esok. Orang kafir yang mana dia tak masuk Islam di hari ni. Bahkan dia musuh Islam di hari ni. Boleh sesat lah. Dia akan iling kepala. Tu ayat dah. Nakisu ru'usihim. Duk pusing kepala mereka itu. Yang kita panggil duk iling kepala. Siap dah lah. Aku gamak agama aku ya lah dah. Agama aku betul dah. Siap dah lah. Ni keadaan orang kafir di akhirat esok. Lepas pada tu dia kata kena, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Tuhan aku nampak dah, aku dengar dah. Tak dengar apa lagi, tak nampak lagi, jangan dapat dah aku. Dengar dah suara orang tepik dalam neraka nak ayat tu. Ni Tuhan ayat. Farji'na na'mal salihah, hattalah aku kelik ke dunia kampungku semula, aku nak buat amal soleh dah. Inna muqinun, aku yakin dah ya Allah. Yakin apa lagi dah, duk tepat dah. Tuhan tak hantar kelik dah nak ayat keadaan kita lagi ke datang. Ni ibu-ibu, ayah-ayah, pak cik panggung semua nak ayat. Ni abang-abang adik-adik kita nak ayat tu. Tak kira seluruh amal ayat ni seluruh. Secara umum nak ayat tu. Ni keadaan kita. Pak kita kedai best secara mana? Kita cakap secara mana? Nak ayat tu. Hari ni tak apalah, sikit lagi orang bahaya kita nak ayat tu. Tuhan bahaya kita, malaikat jijak kita nak ayat. Tak ada dah hari yang paling sedih, yang paling pedih sekali azab yang kita terima daripada Allah Ta'ala. Hari ni ujian Tuhan, ya sakit. Sakit tu sakit ni gelepar bercakap dah. Tapi akhirat esok dalam neraka lebih lagi. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali api neraka nyala selam makan kita, maka luruhlah daging-daging masuk habis daging. Blok. Hancur. Tak tahu tak punggung duduk mana, paha duduk mana, kepala duduk mana, perut duduk mana, tahu dah. Hancur, gerak. Ni kepanasan api neraka. Ni. Tapi tu ayat dah, badalnahum juludan ghairaha. Kami gantikan kulit lain pula. Yang itu jadi lain pula. Bila hancur jadi. Ni keadaan kita dalam neraka. Ni keadaan orang duduk dalam neraka. Hancur jadi. Sayyidina Ali kata kan, aku dengar Rasulullah ayat kata, sejar 100 kali hancur, 100 kali jadi. Ni ibu-ibu, ayah-ayah. Hancur 100 kali sejar. Hancur 100 kali nak ayat tu. Hancur berang. Duk start jadi pula. Imam Qurtubi dah tafsir dia kata apa? Kulit ahli neraka putih macam kertas. Gena putih macam kertas. Dia kata kerana kulit baru seumur. Buah hancur tu jadi pula putih kulit. Kita hari ni kulit hitam kena bakar di matahari. Nah, tubik pergi ke laut, kena matahari, kena air laut, Allah hangus habis. Duk dalam neraka esok, nak ayat atas kulit putih, kulit baru semua. Ni keadaan, Tuhan duk royak dalam Quran dia sendiri, keadaan manusia dalam neraka lagi ke atas. Tu fikirlah. Amal nak ajak mikir bersama-sama hari ni, tak ada dah. Orang kaya buatlah kebaikan, kerana peluang bagimu tak ada, okat. Orang susah, buat amal lah lebih banyak. Jangan malah berzikir, baca Quran, tolong orang tu, tolong orang ni. Kita tak ada nak buat masjid, kita tolong dengan orang. Gaul seming. Tu nak ayat kata, tak ada kira, pandai jaga apa nama, buatlah sedekah jariah. Sedekah jariah tak ada dah. Benda tu hubak kita dunia juga akhirat. Tu ibu-ibu, ayah-ayah yang mana amba boleh pesan pada malam ni, untuk diri amba dan keluarga amba dan juga saudara-saudari, kawan sahabat amba semua. Seluruhnya umumnya umat Nabi Muhammad nak ayat tu. Ni supaya kita mikir, supaya kita ambil pendirian kita di dalam hidup kita dunia menempuhi cabaran Allah Taala nak menuju ke alam akhirat lagi ke datang. Itulah lebih kurang malam ni amo boleh pesan qadatu malam ni. Amo rasa sangat-sangat penting benda ni, amo nak siapa nak faham betul-betul masuklah hati seorang-seorang. Dan masuk benda ni dia tak sombong dengan orang.
Dia tak berasa ego dengan orang. Tak berasa betul dia takabur besar tak. Kalau orang kaya pun merendah diri. Apatah lagi orang miskin. Tak ada sifat-sifat yang orang tak kena, tak ada. Sifat-sifat yang Tuhan tak kena, tak ada. Sifat mazmumah tak ada. Ada sifat mahmudah. Sifat yang terpuji nak ayat tu. Orang kena belaka-belaka. Tak payah. Royak patah pun dia heran dah. Kita nak lagu tu hari ni ayat tu. Suka tolong orang gapo, tak ada kena minta tolong apa. Dia tengok tu bahasa nak tolong dah. Bukan nanti orang padah dah. Hak ni hak kita nak sekali dalam hidup kita. Itulah sekadar ibu-ibu ayah-ayah malam ni, hamba rasa penuh hati. Nah, penuh hati. Itulah. Maka hamba sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadil hajat. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah zahiran wa batina. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.